وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dan sesungguhnya bagi kamu, yakni bagi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti yang agung. Datang seorang sahabat kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dan bertanya kepada beliau. Dia bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhbirini ya ummul mukminin an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada orang tu, ataqra'ul Quran? Adakah kamu membaca Al-Quran? Dia menjawab, na'am. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi kita tengok pada akhlak Rasulullah, bagaimana beliau seorang ayah, bagaimana beliau seorang teman, bagaimana beliau seorang jiran dan sebagainya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama teman-teman baginda alaihi salatu wassalam. Kisah Muawiyah As-Sulami. Muawiyah As-Sulami ni ketika mana satu hari dia bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kita solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia terdengar suara bersin daripada kawannya. Jadi, maka Muawiyah ni pun tadi menjawab bersalam bersin tadi tu, maka para sahabat yang lain terasa satu benda yang pelik telah dilakukan oleh Muawiyah, maka mereka pun mencela Muawiyah. Mereka mengatakan kepada Muawiyah, celakalah ibu-ibu kamu. Jadi kita tahu apabila perasaan Muawiyah ditegur dengan cara yang agak kasar. Okay? Jadi apabila Nabi SAW telah selesai solat berjamaah bersama para sahabat, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan? Jadi ini yang kita kena perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cari Muawiyah As-Sulami, dia mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, solat itu tempat dia untuk membaca Al-Quran dan berzikir, dan tidak boleh mengatakan benda-benda yang lain. Setelah itu, hati Muawiyah radhiyallahu anhu tiba-tiba terasa cerah. Yang tadi terasa marah, tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dengan cara yang elok, Muawiyah pun berlapang dada, lantas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencerca aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi aku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memukulku. Alangkah indahnya sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanya kepada diri kita, bagaimana sifat kita bersama teman-teman kita? Jadi di sini Nabi SAW, kita tengok kaedah bagaimana dia mengajar para sahabat. Okay, jadi apabila satu hari nanti kawan rapat ataupun kawan jauh yang membuat salah depan halayak ramai, apakah action kita pada waktu itu? Adakah kita nak terus memarahi dia, hey kau ni apa, tak reti dan sebagainya? Ataupun kita nak mengatakan, wahai sahabatku, kita tarik dia ke belakang, kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW tegur Muawiyah. Saya rasa itu lebih terbaik. Tengok Muawiyah yang tadi marah-marah, tetapi bila Rasulullah SAW tegur dengan nada yang elok, maka itulah yang terbaik bagi kita dan teman-teman yang lain. Jadi di sini saya ingin menyeru kepada para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mencintai baginda alaihi salatu wassalam. Ikut sunnah dia, belajar kisah dia, maka kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama isteri-isteri baginda. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para wanita. Di dalam sebuah riwayat mengisahkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak isterinya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, untuk berlumba lari. Pada masa itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qabla an ahmilal laham, sebelum badannya berisi. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak beliau untuk berlumba lari. Dan pada perlumbaan yang pertama itu, Aisyah radhiyallahu anha mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kali keduanya, selepas badan Aisyah sudah berisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi mengajak isterinya untuk berlumba lari. Dan pada perlumbaan yang kedua itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendahului isterinya. Kemudian selepas dia mendahului isterinya itu,
Dia pusing dan mengatakan kepada isterinya dengan nadanya yang bergurau, dia mengatakan, hadhihi bitilka. Ini adalah untuk perlumbaan yang pertama tadi. Kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat menyayangi dan sangat mencintai anak kecil. Di dalam sebuah hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa datang seorang A'rabi, seorang Badui, seorang yang tinggal di padang pasir, datang pelik lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, tuqabbiluna sibyan wa ma nuqabbiluhum. Engkau mengucup anak kecil sedangkan kami tidak mengucup anak kecil. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pada lelaki ini? Dia mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apa yang aku sebagai Rasulullah, apa yang aku boleh bantu kamu? Apa yang aku boleh beri pada kamu kalau Allah dah tarik rahmat daripada hati kamu? Hanya saja mereka tak nak mengucup anak kecil. Kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan anak kecil di sini. Di dalam satu lagi riwayat di mana mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaik tunggangan dan membawa bersamanya anak kecil. Di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bersamanya Ibnu Abbas pada ketika itu dan naik bersamanya dan berkata-kata kepadanya dengan kata-kata yang baik. Dikatakan pada Ibnu Abbas pada masa itu, ya ghulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimatin, aku akan ajar pada kamu beberapa perkataan. Dengar apa-apa yang aku nak ajarkan pada engkau ni. Ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, nescaya Allah akan pelihara kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, peliharalah Allah, pasti dia akan bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Betapa dia mementingkan anak kecil. Kita dengar pula bagaimana akhlak baginda alaihi salatu wassalam bersama jirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat nanti, maka janganlah sekali-kali dia menyakiti jirannya. Jadi Nabi SAW ada satu kisah yang menarik tentang baginda SAW. Jadi kita suka membawakan cerita-cerita baginda SAW kerana dia contoh yang paling baik. Jadi ketika mana satu hari Nabi SAW berjiran bersama seorang Yahudi. Setiap hari si Yahudi itu meletakkan sampah di depan rumah baginda SAW. Setiap hari Nabi SAW keluar ada sampah. Nak jadikan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ataupun memberi sedikit kesakitan kepada orang Yahudi itu, maka orang Yahudi itu pun jatuh sakit. Apa yang berlaku? Nabi SAW yang dah biasa menerima sampah, tiba-tiba satu hari dia tak terima sampah. Dia terasa pelik. Dia tertanya-tanya, kenapa orang Yahudi itu tak beri dia sampah? Tengok akhlak baginda. Tengok akhlak baginda. Apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW apabila dia dah tak terima sampah, dia pun berziarah kepada jiran dia. Ini yang kita nak. Nabi SAW berziarah kepada jiran dia walaupun jiran dia menyakiti baginda SAW. Jadi orang Yahudi tadi itu, dia terasa terkejut dengan kedatangan baginda SAW. Dia rasa serba salah. Jadi di situ Allah memberi hidayah kepada si Yahudi. Maka Yahudi pun masuk Islam kerana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kepentingan kita membelajar, kita menghayati akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Jadi di sini kita nak tahu bagaimana kita dengan jiran kita. Okey, sekarang ni, sekarang ni kita tersibuk dengan jiran kita beli itu, aku pun nak beli itu. Jiran tu beli ni, aku pun nak beli ini. Lepas tu petang-petang, okey, pergi ke rumah sebelah, ngumpat tentang jiran yang situ. Dah ada konflik dengan jiran yang situ, pergi rumah sini, ngumpat tentang si dia. Jadi adakah itu contoh Nabi SAW? Itu yang kita harus ubah. Itu yang kita harus fikirkan. Bagaimana kita nak jadi jiran yang terbaik. Sehingga Jibril AS mewasiatkan kepada Nabi SAW. Seakan-akan Nabi menyangka bahawa wasiat kepada jiran sebab mereka akan mewarisi harta kita. Jadi di sini kita nak tunjukkan kepentingan jiran. Kerana jiranlah orang yang paling pertama kita akan minta tolong ketika mana kita menghadapi kesusahan.
bukan orang lain. Yang penting belajar sirah Nabi, belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga akhlak dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus semat di hati kami.